Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran kebesaran Allah, putih cahaya petunjuk ilahi. Ayuhlah hayati hikmah kalamullah, fahami kitab mulia yang indah dalam Adik dan Al-Quran. Saya Saad, nak tahu tak kawan-kawan, Perang Badar adalah medan bagi Saidina Hamzah untuk menunjukkan kepahlawanannya. Saya Tasni, kawan-kawan tahu tak, Perang Badar merupakan salah satu perang yang disertai oleh Saidina Hamzah. Saya Hafiz, kawan-kawan tahu tak, menggeletar tubuh badan kafir Quraisy apabila nama Saidina Hamzah disebut. Kenapa ya? Saya Maaz, kawan-kawan nak tahu kenapa menggeletar? Sebab dia digelar sebagai singa Allah dan digeruni orang Quraisy. Ismi Muhaimin, info hari ini. Saidina Hamzah merupakan penghulu kepada para syuhada. Saya Ismail, kawan-kawan nak tahu, pengislaman Saidina Hamzah memberi tamparan hebat kepada kaum Quraisy. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Apa khabar penonton di rumah? Bagaimana adik-adik di studio, semua sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ma yuram dalam bahasa Arabnya. Terima kasih kerana tuan-tuan, adik-adik, makcik-pakcik di rumah setia bersama kami dan adik-adik di sini dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Tullabi. Naam. Kita akan meneruskan semangat pagi ini. Setelah mana mengetahui tentang para syuhada, nama-nama tokoh-tokoh yang sebelum daripada kita, kita semangatkan pagi ini dengan membongkar rahsia surah An-Nisa ayat yang keberapa ya hari ini? 43. Masya Allah, pandai adik-adik. Rupanya dah kau tim siap-siap. Ayat yang ke-43. Oleh sebab itu, siapa yang nak baca, pegang mata. Ya Allah, mata macam ni. Nampaknya Hafiz dia pegang mata awal sikit, dia tak turun-turun. Nah, dia pegang mata, kita silakan adik Hafiz untuk membacanya. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri hatta taghtasilu إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. Masya Allah. Sebut subhanallah Kak Hafiz. 1, 2, 3. Subhanallah. Ya, tasbih. Subhanallah. Tahmid. Alhamdulillah. Takbir. Allah Akbar. Tajuk yang kita akan pilih pada hari ini tentang ayat yang panjang yang kita telah bacakan tadi, iaitu tayammum. Apa dia? Tayammum. Apa benda tayammum ni? Perhimpunan umum, saya tahulah pakcik. Ya. Tayammum ni apa benda? Iaitu tayammum adalah pengganti kepada wudu. Apa dia? Pengganti kepada wudu. Apakah alat-alat dia, peralatan dia? InsyaAllah kita akan sambung selepas daripada ini. Cerita dengan lebih lanjut. Sebelum itu Ustaz nak bagi tahu bahawa ayat yang kita bacakan tadi, tasbih, Subhanallah, tahmid, Alhamdulillah, iaitu ayat berkenaan dengan perintah jangan solat kalau kamu mabuk. Kalau orang yang tidak mengetahui secara mendalam tentang ulumul Quran, apa dia? Ulumul Quran. Ilmu tafsir, ilmu fiqh dan sebagainya, dia akan berpandukan kepada ayat ni, kalau aku mabuk tak payah solat lah. Ataupun dia silap faham dan silap terjemah. Itu sebab Quran ni perlu dibaca dan ada ilmu yang khusus untuk mempelajari dan memahaminya. Jangan hanya kita manusia publik, orang biasa tiba-tiba buka, terus faham, sepaham-pahamnya. Takut-takut kadang-kadang ada ayat-ayat yang nasakh, mansuh,
dibatalkan. Ada ayat lain yang melengkapkan. Kita tidak mengumpulkan perkara tersebut dan kita hanya berpandu kepada ayat-ayat tertentu, maka salah tafsiran kita. Sedangkan ayat ini Allah melarang supaya berperingkat supaya kalau tengah mabuk jangan sembahyang. Sehinggalah kamu tahu apa yang kamu baca. Ini ada orang kata, Ustaz saya minum tapi saya tak berapa mabuk sangat. Saya ingat lagi apa yang saya baca. Tak apalah, saya boleh sembahyang. Dia tersilap ayat melihat ayat ini. Sedangkan ayat pengharaman arak ada beberapa peringkat. Dulu orang mula-mula kata, Allah kata, tinggalkanlah arak perkara kebaikan sikit, perkara keburukan banyak. Tiba-tiba orang masih lagi minum arak, tengah sembahyang pun minum kan. Lepas sembahyang pun Assalamualaikum, arak, terus minum, punya gila lah. Sebelum minum pun angkat takbir pun, minum dulu, lepas tu Allah Akbar. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wa la antum a'buduna ma a'bud wa la ana a'budu ma a'badtum wa la antum a'buduna ma a'bud wa la ana a'budu ma a'badtum wa la antum a'buduna ma a'bud wa la ana a'budu ma a'badtum wa la antum a'buduna ma a'bud. Tak jumpa ujung, beb. Punya pening kan, sehingga Allah turunkan ayat ini. Janganlah kamu menghampiri solat jika kamu dalam keadaan mabuk dan lalok kan. Barulah turun ayat yang ketiga yang melengkapkan, iaitu bahawa arak, judi, tenung nasib ini semuanya daripada amalan syaitan. Jauhkanlah keseluruhannya sekali. Itu satulah. Tapi yang kedua, Allah sebut tentang ayat yang kita bacakan ini, kalau kamu berjunub juga, ataupun berhadas besar, kalau keluar dari bertandas, kalau lepas bersama dengan isteri, ataupun menyentuh perempuan dah batal wudu, tiba-tiba nak wudu tak ada air. Apa yang kita nak buat? Tayammum. Allah kata. Apa dia? Tayammum. Tayammum. Maka tayammum ni ada orang kata hanya untuk menggantikan hadas besar, hadas kecil. Ada lagi info lanjut. Selepas ini terus setia bersama kami. Jangan ke mana-mana dalam rancangan Adik. Alhamdulillah kerana kita tak adalah susah sangat nak bertayamum. Air banyak kat Malaysia ni. Dan terima kasih kerana masih setia bersama kami dan adik-adik yang berwarna hijau dan merah. Bermambang hijau dan mambang merah dalam rancangan Adik. Dan Al-Quran. Takbir. Allahu Akbar. Tahlil. La ilaha illallah. Tullabi. Naam. Ustaz ada cerita sikit asal usul cerita tayamum ni. Ketika mana Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat Nabi balik dalam satu peperangan, tiba-tiba kalung Aisyah tercabut. Bila kalung tercabut hilang, nak mencari, dia ajaklah suami dia Rasulullah untuk cari sekali. Dan rombongan pun terpaksa turut cari sama sekali. Takkanlah bos, ketua angkatan tentera susah cari anak-anak buah yang menjadi tentera biasa private ni, orang kata buat duduk relax je. Bila sama-sama cari tempat jauh, alamak tersesat kat tempat yang tak ada air. Ketika itu bila dia dah baring, bapa si Aisyah, siapa dia bapa Aisyah? Abu Bakar. Ya, Abu Bakar pun ada juga kat dalam peperangan tersebut. Bila ada Abu Bakar dah marah dah kat anak dia. Kenapa kau menyusahkan suami kau Rasulullah dan menyusahkan kami semua kat tempat yang tak ada air, nak sembahyang, nak berak, semua payah. Ini semua pasal kau. Abu Bakar marah sampai-sampai cupit pinggang Aisyah apa semua kau ni. Tapi Aisyah dia tak bergerak sangat sebab siapa yang ada kat riba dia? Rasulullah suami dia tahan. Ayah. Lebih kurang macam itulah. Ya. Dan akhirnya adik-adik rahmati Allah tertidurlah mereka semua kepenatan sampai ke subuh, bangun tak ada air juga. Maka ketika itu turunlah ayat yang mensyariatkan tayammum. Yang mensyariatkan apa? Tayammum. Dan tayammum ni pengganti wudu. Bukan pengganti anggota wudu. Ini silap faham, nanti ada satu lagi kisah seperti mana di zaman Nabi dia kata. Dia berjalan kat padang pasir, maklumlah RNR pun tak ada kat padang pasir. Kan? Tempat berhenti pun tak ada, tempat air pun tak ada. Tiba-tiba tengah berjalan tengah malam, dua orang sahabat Nabi tertidur bangun-bangun pagi, alamak basah pula kain aku ni. Kan? Berhadas besar. Patutnya dia kena mandi tapi air tak ada. Maka seorang lagi dia tanya, "Oi, aku tak boleh nak sembahyang subuh lah sebab aksiden," dia kata. Aksiden dia kata, kau tayamum je lah. Kan dah turun syariat tayamum. Mana boleh tayamum? Kalau tayamum terkontut boleh lah. Aku ni berhadas besar. Aku kena berguling kat padang pasir, bermandi pasir lah. Dia kata. Dia kata, lantang kau lah. Aku dah nasihatkan kau tak nak dengar. Siapa suruh? Lah dia pun, dia tengok tempat yang boleh berguling. Wah, dah mandi wajib, dia kata. Balik-balik habis daripada musafir jumpa Nabi. Nabi kata, mana boleh buat macam tu, cukup hanya tayamum. Ya, Nabi nasihatkan balik. So tayamum anggotanya bukan macam anggota wudu. Ya, baik hadas besar, hadas kecil dan apa sahaja.
Yang penting muka dan tangan. Tangan pun ada khilaf di kalangan ulama. Tapi ulama Syafi'i kata macam tangan biasa sampai ke siku. Ada juga yang pergelangan tangan sahaja. Tullabi. Itulah dia lebih kurang sejarah ringkas. Dan Atuk akan sebut juga dan akan demokan bagaimana cara tayamum. Ada silat tayamumnya tersendiri. Dan Ustaz nak tegaskan bahawa tayamum ni dia kena debu. Boleh juga pakai untuk orang sakit. Kalau untuk orang sakit tak apalah dia pakai, kalau ada air pun tak payah ulang balik. Tak batal tayamum dia. Tapi kalau orang yang bertayamum kerana memang tidak ada air, bila dah ada air batal ke tak batal tayamum dia? Batal tayamum dia. Apa dia? Batal tayamum dia. Dan kalau misalnya orang kata, Ustaz, bila dah tayamum tu macam tak sempurna je wuduk saya, tak sempurnanya mandi saya kena ulang balik ke sembahyang saya? Tak payah. Apa jawapan dia? Tak payah. Allah terima. Ini semua hikmah-hikmah tayamum untuk menghilangkan kepayahan dan kesulitan bagi manusia. Islam tu senang ke mudah? Senang. Keduanya untuk mensucikan jiwa manusia. Kamu tetap kena bersuci. Pasal apa? Ya Allah, tanah ni kan lambang kehinaan tempat kita pijak. Tapi ya Allah, Allah suruh juga sapu kat muka supaya kita ni bersuci diri kita. Jangan rasa takabur sangat. Kita memerlukan Allah, kita akan kembali kepada tanah. Dan akhirnya, itulah nikmat yang Allah berikan kepada kita supaya boleh menggunakan debu. Kalau Allah kata tak boleh, mesti cari air juga. Bayangkan cerita orang kat padang pasir tadi. Bayangkan orang yang sakit tadi. Bayangkan orang yang melecur tadi. Semuanya menyusahkan manusia. Inilah nikmat besar daripada Allah. Daripada siapa? Allah. Kita dengarkan pesan Atuk selepas ini. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami dalam mendemokan tayamum itu bagaimana. Dan keadaan-keadaan yang harus dihadapi dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Terima kasih cucu Datuk di luar sana yang masih setia dan bersama kami dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Dan terima kasih kepada Ustaz Zamri yang telah pun mencerita panjang lebar tentang ayat yang dibicarakan khusus mengenai ibadat solat. Walaupun ayat ini Datuk tambah lagi ya, bukanlah berarti Allah membenar kita minum arak, tidak. Cuma di peringkat awalnya surah Islam, arak tidak diharamkan sekaligus. Cuma bahasa itu orang Islam masih minum arak. Jadi bila mereka minum arak, mereka mabuk. Dan bila mabuk, mereka sembahyang. Maka turunlah ayat, jangan kamu sembahyang dalam keadaan kamu mabuk. Bukan berarti Allah tak benar sembahyang. Maknanya, jangan mabuklah. Kalau kita boleh Datuk minum arak tu, ini ayat muqaddam. Ayat apa? Muqaddam. Sebab ayat turun awal. Lepas tu datang ayat kemudiannya, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu. Tak apa lagi? Belum lagi. Rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Turun ayat kata arak itu haram. Yang pentingnya Allah nak kata kalau nak sembahyang jangan minum arak. Okey. Yang pentingnya dah kita buat apa dah ni? Seolah-olah beritahu kita sembahyang itu penting. Terangkan macam mana pun sembahyang kena buat. Ya, sehingga Allah kata apa? Dalam keadaan kamu tak boleh nak ambil uduk, air tak ada, maka dah kamu sembahyang dengan bertayamum. Ini yang tu nak cerita. Apa dia? Kena tayamum. Apa dia tayamum? Pertama, ada dua sebab yang mengharuskan kita bertayamum. Yang pertama, dalam keadaan tidak ada air. Tiba-tiba kita ambil uduk, air tak ada, buka paip kosong. Dan tangki kosong, semua kosong. Jiran pun tak ada air. Tengoklah longkang depan rumah kering. Semua tak ada air. Macam mana nak buat? Maka kita kena bertayamum. Satu. Dan yang kedua, dalam keadaan kita tidak boleh menggunakan air. Tak boleh guna apa? Air. Pasal tak boleh guna air, pasal siku berbalut. Siku berbalut. Pasal berbalut, malah tadi rempit. Jatuh, terkoyak siku berbalut. Boleh ambil sembahyang tak? Tak. Maka sebab itu, kena tayamum. Arti dua sebab lah. Yang pertama, kerana tidak ada air. Macam kita demam. Ataupun ada air, tapi tak boleh guna air. Seperti demam panas. Doktor kata, kamu jangan kena air badan kamu. Air banyak. Tapi doktor kata, jangan kena air. Badan kamu jangan kena air. Kamu jangan mandi. Jangan sapu air ke muka. Tak boleh. Kamu demam panas. Maka boleh kata ganti dengan tayamum. Jadi orang tanya, habis tayamum macam mana? Macam cucu Tok Silat tadi lah. Hati Tok Silat tayamum tu. Dia sebab bila nak tayamum, syarat dia mestilah debu-debu tanah. Debu apa? Bukan debu kapur, bukan debu semen, debu tanah. Sekarang Masya Allah, patut dipahamkan di kedai-kedai ada jual. Tanah tu dikeringkan. Jadi bila mana kita nak ambil mayang nanti, nak tayamum nanti, balik rumah kita ketuk tanah tu, maka kita ayak, keluarlah debu-debu sikit je.
pakai tabur atau kertas, maka kita pun tayammum. Macam mana tayammum? Itu pertama sekali kita niat sahaja aku tayammum untuk mengharuskan aku solat. Sahaja aku tayammum untuk mengharuskan aku sembahyang. Maknanya bukan kita katakan nawi itu tidak. Tak pernah nawi itu sahaja aku tayammum untuk membolehkan aku sembahyang. Itu niat dia. Niat ingat dia. Tak kira lah sama ada tak boleh guna air ke, air tak ada ke. Sahaja aku tayammum untuk membolehkan aku sembahyang. Bagi orang yang terkira, kadang-kadang orang yang tidak hadas kecil, bahkan orang yang hadas besar. Oh, perempuan yang datang haid. Tiba-tiba haid dah kering, air tak ada. Macam mana nak buat? Nak mandi tak boleh. Harganya tayammum saja. Tayammum saja dia dah boleh sembahyang. Walaupun dia belum mandi lagi. Lepas tu tiba-tiba datang air, maka dia kena mandi. Itu soalan lah. Tapi nak mengharus sembahyang dia hanya dengan tayammum saja. Fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban. Dengan tanah yang bersih. Cara macam mana? Famsahu bi. Yang pertama sekali tepuk. Tepuk. Tepuk di mana? Tepuk muka kau belakang. Tepuk muka dia. Tu debu yang kita buat tadi tu. Tak betul atas kertas ke atas apa tak kiralah, atas dulang ke. Tepuk. Angkat. Sapu. Habis buang. Dah jadi mustakmal. Buang. Lepas buang, ayo goyang-goyang sikit. Tepuk yang kedua. Angkat. Ingat Datuk tunjuk ya. Daripada hujung sini. Tarik sampai ke mana? Siku. Jangan angkat. Jangan angkat. Jangan angkat. Pusing. Tarik. Habis satu. Hasil sama juga. Tarik belakang sampai ke mana? Siku. Lepas tu pusing. Jangan angkat. Sebab kalau angkat dia mustakmal. Jangan angkat. Pusing. Tarik. Habis. Pergi sembahyang. Senang ke mudah? Senang. Itu maknanya kita kena tayammum. Kalau tak ada. Itu menunjukkan bagaimana Allah suruh paksa kita sembahyang juga. Betul, bagaimana? Ya. Apa soalan dia? Kat sekolah saya belajar tepuk sekali saja. Tepuk sekali, 2 kali basuh? Tak boleh lah. Mana tepuk sekali? Itu salah tu. Salah. Tepuk sekali. Sapu? Muka. Boleh terus sapu sini? Tak ada. Dah ada mustakmal dah. Ada mustakmal. Sebab tadi Atuk kata di tangan pun jangan apa? Kalau angkat, dah jadi mustakmal. Jangan angkat. Sapu. Jangan angkat dia. Ni nampak ni. Pusing. Pusing ya. Pusing. Kalau angkat, jangan pula. Dah jadi mustakmal. Jangan pula. Dah jadi? Kalau gitu, bila sapu muka, dah jadi? Boleh pakai lagi? Tak boleh, kena buang. Tepuk kali yang kedua. Macam mana Ustaz akan tepuk saja? Ustaz silap tu. Dia tolong bagi penglihatan. Nak tayammum boleh tepuk sekali untuk apa? Muka. Tepuk yang kedua untuk itulah cara tayammum. Kadang-kadang ada yang tak faham. Dia tak faham macam mana. Dia kata, saya kata dia boleh ambil sembahyang. Cuma kaki tu kata dia ada balut. Kaki bersimen. Pasal apa? Patah kaki jatuh rempit macam tadi. Ya? Nak tak boleh. Maka ulama' kata, ambil uduk. Dia kena ambil uduk. Lepas ambil uduk, basuh tangan, basuh muka, basuh kepala. Kaki yang mana boleh basuh? Basuh. Belah ni boleh basuh tak? Boleh. Belah ni tak boleh basuh tak? Pasal apa tak boleh basuh? Kalau pasal apa semen? Jatuh rempit. Nak rempit? Jatuh rempit. Tak boleh basuh? Okey. Tak payah basuh. Ganti dengan tayammum. Lepas tu orang tanya, Tok, tayammum tu kaki saja ke, Tok? Mana pula kaki saja? Tayammum mesti tangan dengan muka dengan Allah Ta'ala famsahu bihujuhikum wa dan 2 tangan. Muka dan jangan pula tayammum kaki pun gosok kaki. Mana pula tayammum gosok kaki? Bila tayammum mestilah muka dan tangan. Jadi itulah ayat ini nak cerita kepada kita cuatok. Dalam keadaan bagaimanapun sembahyang mesti kita kena buat. Kita di rumah ke, tersadai dalam ward ke, dalam keadaan tak ada air ke, dalam keadaan kita tak ada guna air ke, sembahyang mesti kena buat. Sampai ke situ Allah kata. Tapi hari ini Masya Allah ada setengah cucu tu pening sikit dah tak sembahyang. Masuk wad sikit dah tak sembahyang. Padahal bukan sakit apa pun, pening je. Dalam wad dah tak sembahyang. Ada berlaku tak? Ada. Jangan ikut cucu tu yang malas sembahyang ni. Insya-Allah kita sembahyang, jangan tinggal sembahyang. Pesan Datuk ya. Hingga bertemu lagi di sini akan datang dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Hingga itu ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi. Bye.